pelajar Kolej PTPL dan Muhammad Khairul telah didakwa membunuh seorang pelajar perempuan yang bernama Juliana Matfuzi, 20 tahun, seorang pelajar Kolej Islam Antarabangsa di dalam bilik nombor 5133, tingkat 5 Sunrise Apartment, Wisma Indah, Blok 498, Jalan Tun Razak Ceras. Kejadian berlaku antara 23 Mac 2007 kira-kira pukul 10 malam dan 24 Mac 2007 kira-kira pukul 8 malam. Pada awalnya, suspek telah menghubungi mangsa dan mengajaknya untuk makan malam bersama teman lelakinya, Khairul. Difahamkan, mangsa tertinggal dompet di bilik hotel dan meminta Banok untuk berpatah balik ke bilik hotel. Setibanya di hotel, Alina mengajak mangsa untuk menemaninya naik ke atas. Selepas itu, Alina dan Khairul telah menyamun dan merogol mangsa. Lalu, leher mangsa dijerut sehingga mati. Barang-barang mangsa seperti wang tunai, telefon bimbit dan kad ATM diambil oleh kedua-dua suspek. Mangsa dikatakan mati di antara jam 10 malam hari kejadian hingga 8 pagi keesokan harinya. Kawan serumah mangsa, Nik Sarasaza Saadan, yang merasa bimbang kerana mangsa tidak pulang ke rumah semalaman, kemudiannya memaklumkan kejadian itu kepada keluarga mangsa. Pada 23 Mac 2007, jam 8 malam, seorang pekerja bernama Chiu Beng Seng telah pergi ke bilik 5133 menggunakan kunci spare untuk membuka pintu. Dia terjumpa satu mayat di dalam bilik tersebut dan memaklumkan kepada majikannya, Chiu Liu Bi. Chiu Liu Bi terus menghubungi polis dan memaklumkan tentang penemuan mayat berkenaan. Suspek utama, Nur Alina, ditangkap polis pada 4 April 2007. Beliau mendedahkan identiti suspek kedua iaitu Khairul, 27 tahun, yang ditangkap pada 5 April 2007. Ketika disoal siasat, Nur Alina mengaku telah membunuh mangsa bersama teman lelakinya. Bagaimanapun, beliau mengubah keterangan semasa perbicaraan di mahkamah. Menurut Nur Alina, semasa dia mencari dompetnya di dalam bilik itu, Khairul telah masuk ke bilik itu lalu menguncinya dan telah menolak dia dan mangsa. Khairul mengikat tangan mangsa di belakang menggunakan kabel tie dan juga menekuk bahagian muka mangsa dengan tuala. Khairul memberi duit sebanyak RM50 kepada Nur Alina untuk menyambung perkhidmatan bilik itu sehari lagi. Tidak lama selepas itu, Nur Alina masuk semula ke dalam bilik itu dan mendapati kesan tompok air di atas katil. Nur Alina nampak yang Khairul menjerut leher mangsa menggunakan kabel tie dan mangsa cuba melepaskan diri dari jerutan Khairul. Kemudian, Khairul menekan leher mangsa dengan tangannya. Khairul mengambil kad bank dan duit mangsa. Setelah selesai, mereka keluar dari bilik itu dengan meninggalkan mayat mangsa di dalam bilik hotel lalu menaiki kereta yang dipandu Banok. Nur Alina menjelaskan di dalam mahkamah, Khairul memberitahu Banok dia sudah membunuh mangsa. Apabila sampai di hotel di Central, Khairul telah mengeluarkan cadar dan sarung tilam dari beg pakaian. Menurut Khairul pula, pada petang itu dia mengikuti Nur Alina sekaligus mengajak Banok memandangkan dia bergaduh dengan Nur Alina. Susulan daripada itu, di Hotel Wisma Indah, Nur Alina naik ke hotel bersama mangsa. Selepas 25 minit, Banok menyuruh dia bertanya kepada Nur Alina mengapa lambat sangat dan Nur Alina menyuruh dia naik ke bilik hotel. Di dalam bilik itu, Nur Alina telah menutup pintu dan meminta Khairul tolong kemaskan barang di dalam bilik. Khairul ternampak mangsa di atas katil dalam keadaan mengiring dan tangannya terikat di belakang manakala mulutnya diikat dengan kain tudung. Selepas itu, Nur Alina meminta dia mengawasi mangsa kerana Alina ingin sambung perkhidmatan bilik satu hari lagi. Jelas Khairul, Nur Alina berada dalam keadaan panik dan tergamam. Disebabkan itu, Khairul berasa gairah dan cuba merogol mangsa. Tapi dalam kenyataannya yang kedua, Khairul mengatakan bahawa dia memang sudah merogol mangsa. Kemudian, Nur Alina yang masuk ke dalam bilik terkejut lalu menumbuk bahagian bibir mangsa dan meminta nombor PIN kad bank milik mangsa. Semasa Nur Alina menarik tali di leher mangsa, Khairul cuba menolak dan menghalang Nur Alina tetapi gagal. Selepas itu, Nur Alina menolak mangsa ke sebelah kiri katil dan mengambil cadar serta selimut dan menyuruh Khairul memasukkan kasut mangsa ke dalam plastik sampah. Manakala cadar dan selimut pula, Khairul masukkan ke dalam beg Nur Alina lalu meninggalkan bilik. Mahkamah
Mahkamah Tinggi mengeluarkan hukuman mati kepada pesalah Nur Alina dan Khairul Anwar pada 14 Julai 2019 selepas 2 tahun melalui proses perbicaraan. Semasa Hakim Datuk Muhammad Zabidin Muhammadiyah membacakan keputusan, Nur Alina Ahmad Dasuki yang gagal mengawal emosi kerap kali menyatakan dia tidak melakukan kesalahan itu. Sementara suspek kedua, Muhammad Khairul Anwar Abdullah yang turut dijatuhi hukuman gantung sampai mati, mengalirkan air mata dan menekuk mukanya dengan tangan setelah hakim membacakan hukuman. Ketika penghakiman, Muhammad Zabidin berkata pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah dan pendakwaan berjaya membuktikan kes. Sepanjang perbicaraan, pendakwaan memanggil 33 orang saksi, manakala tertuduh pertama dan kedua yang diperintah membela diri masing-masing memanggil 3 saksi dan seorang saksi. Pada 7 November 2013, Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan panel 5 hakim dan diketuai oleh Ketua Hakim Tun Arifin Zakaria sebulat suara mempertahankan keputusan Mahkamah Tinggi dan mengekalkan sabitan bersalah ke atas Nur Alina dan Khairul. Semoga Juliana Mahfuzi ditempatkan di dalam kalangan orang-orang yang beriman. Apapun diharapkan agar semua orang sentiasa berhati-hati dengan orang yang berada di sekeliling kerana mereka boleh melakukan perkara yang tidak diingini pada bila-bila masa. Diharapkan kejadian ini dapat dijadikan iktibar buat seluruh masyarakat. Tragedi 999, janji temu makan malam bertukar tragedi, kes selesai.